Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik isi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni. InsyaAllah hampir 6 jam perjalanan saya hari ni. Dah 6 jam lebih daripada Temerloh tadi. Tapi saya cuma patutnya ikut Sungai Koyan tu kan. Tapi tanah runtuh katanya. Dia kena pusing naik kot apa ni tapah. Mentara nak sampai sini 3 kali kereta saya overheated. Berhenti baik-baik. Mujahadah sungguh nak jumpa tuan-tuan ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak sebab sudi jumpa dengan saya pada malam ni, insya-Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salih Asyik Muhammad. Dan kita nak bincang pada malam ni, insya-Allah, satu perbincangan Salih Asyik Muhammad tentang orang yang dia kerja fikir tentang dunia aja. Hidup dia fikir dunia aja. Macam mana keadaannya? Apakah watak dan sifat dia? Dan apakah yang Allah SAW Muhammad akan susun dalam kehidupan dia? Orang yang setiap hari dia bangkit, yang dia fikir hanya dunia aja. Jangan rasa kita tak termasuk dalam kelompok ni. Walaupun kita duduk main masjid. Tengok dalam hati kita apa yang melekat. Kita main masjid juga, duduk dalam masjid juga, berusaha untuk ibadat juga. Tetapi macam mana duduknya Salih alaihi wasallam dunia dalam hati kita nak banding dengan akhirat. Kita nak tengok kita nak tengok sebuah hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan Salih alaihi wasallam hadis ni boleh menjadi manfaat dekat kita, insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat al-akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa hiya raghimatun. Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya
illa ma quddira lahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Hadis ini berbunyi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat al-akhiratu hammah." Siapa yang sallallahu alaihi Muhammad keinginannya, himmah dia, dia macam mana Ustaz Syamad? Kesungguhan dia, rasa seronok dia, hati dia dipenuhi dengan dunia. Sallallahu alaihi Muhammad, barang siapa yang Ustaz Syamad himmah dia, keinginan dia, keseronokannya, hatinya dipenuhi dengan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan kepadanya sallallahu alaihi Muhammad rasa cukup dalam hatinya. Allah akan menyatukan urusan-urusannya yang berserakan dan dunia akan datang kepadanya tanpa perlu dia cari. Dan Nabi SAW menyebutkan lagi, barang siapa yang himmahnya, waman kanat ad-dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunianya sebagai keinginan dia, penumpuan dia, sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah akan menjadikan baginya sallallahu alaihi Muhammad, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran duduk di antara dua biji mata dia, sallallahu alaihi Muhammad, wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya, walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia takkan datang kepadanya kecuali sekadar yang telah ditentukan baginya sahaja. Baik, kita nak tengok hadis ni pada malam ni insya-Allah, sambil-sambil kita nak tunggu untuk sembahyang Isyak berjemaah insya-Allah, yang Nabi SAW sebut, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, siapa yang sembahyang Isyak secara berjemaah maka pahala baginya seperti dia berqiyamul lail separuh malam. Subhanallah. Esok nak mai pula sembahyang subuh berjemaah pula, Nabi sebut man sallas subha fi jama'atin faka'annama sallal laila kullah, siapa yang sembahyang subuh berjemaah maka pahala baginya seperti mana dia berqiyamul lail seluruh malam. Tuan-tuan yang duduk dekat Cameron Highland ni lagi mujahadah nak bangun mai sembahyang subuh pagi-pagi. Sejuk kan? Tapi dah biasa dah kot. Kami ni jenis orang tak biasa ni, mai-mai duduk kat homestay tadi, tengok apa homestay ni kipas pun tak ada. Kan? Mai hotel aircon pun tak ada, punya letak patut bayar hotel aircon pun tak letak. Subhanallah. Aircon pun tak apa, kipas pun tak ada, punya letak teruk. Subhanallah. Tuan-tuan saya selamat, rupanya orang sini dah biasa dengan sejuk, masya-Allah. Tuan-tuan saya selamat. Jadi subhanallah, boleh mai Isyak berjemaah, boleh mai subuh berjemaah ni Allah yang izin kita untuk mai. Allah duk bagi kita mai tuan-tuan, syukur pada Allah. Lah ramai-ramai orang yang duduk kat sini, ramai saya tengok. Ramai sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya yakin dekat kawasan ni saja ni, bukan ramai ni saja ni, ramai lagi. Sebab parking sampai tepi-tepi jalan, mau nak masuk kalau rumah pun tak sempat, tak muat apa sebagainya. Ramai orang kat sini. Tapi Allah takdirkan ni ramai ni yang mai rumah Allah. Syukur pada Allah tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Dan doalah pada Allah bagi Allah istiqamah kita ni untuk terus mai ke masjid. Sampai kita mati nanti ni, mati kita pun tuan-tuan sebagai ahli masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tak tahu tuan-tuan. Jadi subhanallah saya Muhammad, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ni yang hadis ni nak cerita ni. Nabi SAW sebut, siapa yang hati dia, himmah dia, keinginan dia ialah kepada akhirat. Dia nak akhirat. Bukan dia nak pi akhirat. Bukan nak pi tak sabar-sabar nak tinggal dunia, nak pi akhirat. Tapi dia faham antara dunia dengan akhirat dia. Dia tahu duduk dia macam mana. Kita ni suka tak suka, kita akan pindah satu alam yang nama dia alam akhirat. Ready ke, tak ready ke, suka ke, tak suka ke, sampai time dia kita akan pindah pergi dekat sana. Ada orang dia faham. Ada orang dia faham tapi dia buat-buat tak faham. Ada orang dia tahu tapi dia buat-buat tak tahu. Tuan-tuan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Bila pindah saja ke alam akhirat,
Kita takkan patah balik mai dekat alam dunia, nombor satu. Nombor dua, Allah bagi tahu dekat kita dalam ayat yang kita selalu diulang-ulang baca. Innal akhiratu khairun wa abqa. Allah sebut dekat kita, sesungguhnya al-akhirah itu, zaman alam yang akan kita semua tipi nanti ni, khairun, lebih baik. Lebih baik. Tapi kita tahu tak kita lebih baik? Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal tak pernah pergi lagi. Dan tak ada pula orang yang sampai ke alam akhirat mai bagi tahu dekat kita macam mana baiknya alam tu. Tapi Allah bagi tahu dekat kita, alam sana lebih baik. Kalau Allah bagi tahu dekat sana alam tu lebih baik, nombor satu sekali, Allah tak pernah bohong dengan perkataannya. Man asdaqa minallahi haditha. Sallallahu alaihi wasallam. Perkataan siapakah yang paling baik sekali ataupun paling betul sekali melainkan daripada perkataan Allah. Pasti betul. Wa man asdaqa minallahi qila. Perkataan siapa yang lebih baik lagi daripada perkataan Allah, lagi betul daripada perkataan, tak ada perkataan yang paling betul sekali daripada perkataan Allah. Allah tak pernah mungkir janji dia dan Allah tak pernah cakap benda yang tak betul. Allah kata akhirat lebih baik untuk kamu. Yang pertama, lebih baik. Yang kedua, abqa, kekal. Bila duduk kat sana, tak keluar-keluar dah sampai bila-bila. Kalau nikmat dekat sana, nikmatlah sampai bila-bila. Kalau seronok, seronoklah sampai bila-bila. Kalau nikmat bertambah, nikmat bertambah, nikmat bertambah, seronok bertambah, seronok. Kemuncak pada seronok nanti, kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Yang waktu bila kita duduk dalam syurga Allah tu, waktu tu nikmat akan bertambah demi bertambah demi bertambah dan takkan pernah berkurang. Kita dekat dunia dia dapat satu nikmat, tuan-tuan, dapat makanlah, katalah dapat makan steamboat, katalah. Ni sebut ni bukan sebut saja. Dah faham-fahamlah tu. Kan? Bila dapat saja tu sedap tu, tuan-tuan sekalian, selamat. Sedap waktu perut tengah lapang. Waktu perut tengah lapar ni, macam saya ni tengah lapar ni. Tu abang lagi sekali tu. Dah ingat tadi bolehlah sampai awal sikit cerita dia. Kita pun keluar awal tadi daripada tadi ada live dekat MHI saat tadi pukul 10 suku macam tu. Salih Syamat, lepas tu dalam pukul 11 tu duk ingat pukul 3 jam tu sampailah kat sini. Kan? 12 pukul apa? 11, 12, 1 paling tidak pukul 2. Sampai sempatlah nak makan-makan, lepas nak istirahat, nak tidur apa semua saat. Sebelum nak main kuliah, lepas tu nak makan-makan. Biasa saya akan makan dulu sebelum main kuliah. Tadi subhanallah tuan-tuan, tengok wis. Telefon, kami main telefon dekat ni, balai polis apa? Balai polis Seleksi Cameron Highland. Tanya, jalan tu buka ke tutup? Lepas tu tutup lagi tuan-tuan sekalian, saya semua habis. Sampai dekat ni nak cerita punya mujahadah nak jumpa tuan-tuan ni. Ni. Subhanallah. Sampai kat Genting Sempah temperature naik. Berhentilah dekat situ. Dalam makan apa semua tu, topak ayak apa semua. Tuan-tuan, waktu tu duduk antara dua. Nak naik Genting ke, nak pergi ikut Gombak ke. Kalau naik Genting tu cepat sikitlah sebab dia cross turun-turun Batang Kali kan. Tapi duk tengok temperature pun duk naik ni tak berani ya. Pergi Gombak, pergi pusing, pergi elok naik keluar tapar tu, naik sikit je, temperature naik lagi. Berhenti je, topak ayak lagi. Naik sikit tak ada 10 minit, naik temperature naik pula, tuan-tuan sekalian. Isi ayak sampai 3 botol besar. 3 kali berhenti sementara nak jumpa. Elok sampai ni dah kat pukul 6 dah. Kan? Salih Muhammad nak makan apa, nak rehat apa, tak ada rehat sat. Lepas tu siap-siap mai jumpa tuan-tuan. Tu nak cerita kata lapar tu. Panjang cerita pusing kata lapar. Allah saya maknan. Insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah semua Allah kira ganjaran pahala dia. Nombor satunya tuan-tuan, kita ni kalau kita buat urusan apa pun semua takdir Allah SWT. Nak keluar masuk dalam kereta baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Baca subhanallazi sakhkhar lana, baca macam-macam doa. Bila baca macam-macam doa ni, mudah-mudahan Allah makbul doa tu, Allah sekat kita dengan sikit-sikit sekatan. Takut-takut nanti kalau cepat-cepat tu ada musibah ku, ada benda yang duk tunggu dengan kita. Maka Allah nak selamatkan kita dengan sikit-sikit ujian. Tak usah duk komplain lah dengan Allah ni.
Tak komplain lah, cuma nak abang terlapak je, yang tu je lah. Jadi, insya-Allah. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila duduk dalam syurga nanti tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila duduk dalam syurga ni, tuan-tuan boleh bayang tak, kita makan, setiap makanan yang kita makan tu, sagi suap kedua lebih sedap daripada suap yang pertama. Suap yang ketiga lebih sedap lagi daripada suap yang kedua. Macam mana keadaan kita ni kalau lah ni lapar, makan sedap. Sagi bila kenyang, makanan yang sama tak sedap dah. Tak nak, makan lagi. Tak boleh makan dah. Pasal apa tak makan? Kan sedap ni. Tadi kata sedap sangat. Memang sedap tapi perut dah kenyang lah. Kalau usaha makan juga pun tak sedap dah. Dah tak rasa nikmat macam mana yang suapan yang pertama waktu kita kena lapar. Tapi dah dalam syurga. Lagi makan, lagi sedap. Lagi makan, lagi sedap. Lagi makan, lagi sedap. Minum pun sama. Teguk pertama sedap. Teguk kedua lebih sedap lagi teguk yang pertama. Tuan-tuan nak apa dalam syurga? Nak apa? Lintas dalam hati je. Dalam syurga ada pasar, kata Nabi SAW. Nabi SAW cerita dekat para sahabat. Abu Hurairah dengar. Abu Hurairah kata, Rasulullah cerita, dekat syurga nanti ada pasar-pasar. Abu Hurairah excited nak tanya, macam mana keadaan pasar dalam syurga tu? Dia kata, pasar dalam syurga ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak sama macam pasar dekat kita kat dalam dunia ni. Kamu nak apa? Nak apa? Teringin apa? Lintas dalam hati, kita akan dapat. Masing-masing akan duduk di atas mimbar masing-masing. Mimbar, bukan mimbar macam ni. Ada orang, mimbar ni maksud tempat duduk kemuliaan. Ada orang duduk atas mimbar daripada emas, ada orang duduk mimbar daripada perak, ada orang duduk mimbar atas paling lekeh sekali, mimbar daripada kasturi. Dan masing-masing duduk atas tu dengan pakaian-pakaian kemuliaan masing-masing. Kita tengok tu imam duduk tu, tengok duduk Bilal tu. Amin lah kata apa? Amin lah. Macam tak setuju ya Tok Bilal duduk tu. Geng Tok Siak duduk ni. Semua geng-geng ni. Kita duduk, ya Allah cantiknya, Masya Allah. Tu macam Tok Bilal tu tengok dia. Kata, ya Allah cantiknya pakaian dia. Kalau lah aku dapat. Dia terlintas lah hati dia. Pakaian yang mana kecantikan yang kita teringin tu akan dapat ke kita. Itu syurga. Tuan-tuan boleh terfikir ada benda tu kat dunia ni? Memang tak boleh fikir. Sebab Nabi SAW cerita benda akhirat ni, benda syurga ni, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, la ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Benda yang kamu akan jumpa di akhirat dalam syurga nanti, benda yang mata kamu tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Benda dalam hati pun tak pernah terfikir, tak pernah terlintas benda dalam hati. Itulah syurga. Selagi boleh nampak dengan mata, selagi boleh fikir dengan kepala, itu bukan syurga lagi. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Maka Allah sebut innal akhiratu khairun wa abqa. Bukan setakat akhirat tu kekal, bukan setakat akhirat tu lebih baik, tapi dia kekal. Kalau macam tu keadaan dia, kita tahu tempat sana tempat yang akan kekal, tempat yang akan duduk dekat sana sampai bila-bila, tempat yang kita boleh nak dapat nikmat sebanyak-banyak dan sebesar-besar nikmat. Agak-agaknya usaha kita untuk mendapat kebaikan tu, sallallahu alaihi Muhammad, patut banyak dekat sana ke patut banyak dekat sini? Sanalah pasal nak duduk lama dekat sana. Kalau orang cerita kata, tuan-tuan yang duduk dekat tanah rata ni, sallallahu alaihi Muhammad, duduk kerja kat sinilah kata. Tiba-tiba bos kita kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, kena transfer pergi Pulau Pinang. Tuan dapat surat kena transfer pergi Pulau Pinang, duduk dekat Pulau Pinang paling kurang 10 tahun. Tapi sebelum tu kena singgah pergi duduk kat Ipoh dalam 2 minggu untuk pergi buat urusan apa-apa semua. Lepas tu pergi pindah pergi duduk dekat Pulau Pinang selama 10 tahun. Patut persiapan kita banyak dekat Ipoh ke banyak kat Pulau Pinang? Kat Pulau Pinang lah. Nak pindah anak sekolah ke pindah kat sana lah. Nak beli rumah ke beli rumah kat sana lah. Nak buat apa-apa rumah ke apa-apa benda berkait dengan kat sana lah. Yang dekat 2 minggu nak duduk ni alat-alat kadar sudah lah. Betul tak ni? Tapi apa kita duk buat? Yang kita duk buat, beli rumahnya dekat Ipoh, pindah anak sekolahnya dekat Ipoh, semuanya dekat Ipoh, semua melonggok kat Ipoh. Yang dekat Pulau Pinang apa pun tak ada. Padahal dia tahu dia nak duduk kat sana 10 tahun. Ni orang panggil orang yang tak berapa nak kata bodoh tu marah sangat. Pelik sangat. Tak apa cerdik dia ni. Tapi itulah yang kita duk buat. Sehari dalam peruntukan kita kat dunia ni, sehari ni 24 jam
24 jam Allah bagi kat kita ni. Dari kita bangun tidur pagi tadi ni. Bangun tidur tadi pukul 5.30 pagi katalah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan. Ataupun ada geng-geng masjid kita ni yang bangun daripada waktu azan tu. Bangun waktu azan. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan. Lepas tu kelang kabut pergi masjid. Ni geng-geng masjid ni saya cerita ni. Semayang subuh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berapa minit peruntukan kita untuk semayang subuh? Katalah 5 minit semayang tu 5 minit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehari lepas-lepas mayang elok bagi salam, bro, start motor laju je turun. Kelang kabut nak pergi kerja. Sampai ke ofis kelang Muhammad, sedap-sedap zuhur dah. Mayang pula zuhur 5 minit. Saya kelang kabut kerja pula, mayang pula asar 5 minit. Saya kelang kabut maghrib pula apa semua 5 minit. Tuan-tuan, kita peruntuk untuk Allah daripada 24 jam tu hanya 25 minit je. Daripada 24 jam. Itu yang 5 minit tak kira lagi khusyuk tak khusyuk tu. Handphone pun menghadap ke muka waktu semayang. Tak nampak sejadah bukan main kelepak, dia kelepak sejadah tu. Tak sejadah jangan siapa rapatkan dia. Tepi. Sejadah ni aku punya. Orang suruh rapat sah bukan rapat sejadah. Ya, Jumat. Kita apa Ustaz Jumat? Kita nak apa? Tuan-tuan nak perapatkan dia, dia tolak pergi tepi sikit. Tepi sikit. Ni aku punya sejadah. Tuan-tuan, tak sejadah pula, tak handphone pula. Handphone pula skrin muka tu menghadap dia. Takut kau orang telefon. Awak boleh angkat kalau orang telefon? Tak boleh. Tapi itu pasal apa? Nak abang kita nak tinggal, nak tanggai saat dunia kat kita. Walaupun 5 minit tak boleh. Tak boleh. Saya Muhammad. Tutup. Suruh tutup handphone. Tutup handphone apa? Nak vibrate handphone pun tak boleh. Saya pernah bawa tu semayang buat qiyamul lail. Ni semayang buat qiyamul lail sahabat lah. Tuan-tuan, kita nak semayang sunat taubat ni. Kita cuba, kita kenal dosa-dosa kita buat. Kita cuba menghayati. Cubalah bagi keluar ayat mata menangis-nangis sikit. Elok angkat takbir tuan. Allahu Akbar. Bunyi lagu Michael Jackson tuan. Bidik dia keluar tuan. Kita baca Fatihah gedik kaki tu. Lepas tu dia buat khusyuk pula tu. Dia pula buat khusyuk. Allah, buat khusyuk tak dengar pula. Kita hampir ambil tutup lah handphone tu, kacau ambil. Subhanallah. Nak abang tu. Dalam keadaan dia bangun qiyamul lail pun handphone dia tak boleh tutup. Ni bukan cerita orang, cerita kita lah tuan-tuan. Terus dia tunjuk orang lah. Tu dia tu lah tu, panggil tu, dia tu lah, kawan tu lah tu. Nampak lah orang lain. Kata, ya Allah, Rabbi, saya macam mana? 5 minit je minta. Nak bagi ke Allah 5 minit, tu pun kita tak boleh nak fokus. Tu tak cerita lagi. Usahalah ni, pegang tasbih ni istighfar. Istighfar kita pun tak boleh nak fokus macam mana kita beristighfar. Betul-betul ingat tak? Waktu istighfar tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minum saat-saat tunggu saat ni. Tengok duduk istighfar ni. Nampak tak? Astagfirullahaladzim. Macam tu lah kita. Allah SWT. Pas mayang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Aduh. Betul-betul dan ni cerita kita yang duduk dalam masjid ni. Bukan cerita yang jenis tak main mayang tu. Ni cerita kita ni dalam masjid ni. Macam mana tuan? Macam mana? Ha? Solat ada siapa tuan? Agak-agak berapa minit dalam sehari yang kita betul-betul peruntuk untuk Allah? Berapa minit? Nak mudah faham berapa minit tak berapa minit faham balik macam mana Salih Asyid Muhammad ipuh dengan Pulau Pinang tadi ya. Allah kata apa? Innal akhiratu khairun wa abqa. Bukan 10 tahun macam Pulau Pinang ni. Kekal sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Pasal apa kita fokus sangat? Pasal apa kita bersungguh sangat dengan dunia yang kita ada ni? Pasal apa? Tahu pasal apa? Pasal yang ni kita nampak. Yang ni kita tak nampak.
Ada seorang dia ada satu pokok kurma. Satu pokok kurma. Satu pokok ni dia ada. Sebatang pokok ni dia ada. Itu pun kadang ada buah, kadang tak ada buah kat rumah dia. Tapi batang tu dia ada. Itu yang dia ada. Sebelah rumah dia ada 2 orang anak yatim. Suka duk pergi ambil buah kurma dia. Dia marahlah. Pasal apa duk main ambil buah ni? Pasal apa marah budak-budak tu? Budak-budak tu dah tak ada siapa. Budak-budak. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW pergi jumpa dia. Nabi kata kat dia, mau tak Allah bagi dekat kamu satu pokok kurma yang sangat besar, yang sangat hebat dan berbuah sepanjang tahun. Kemudian besarnya pokok kurma tu sampai teduhan pokok kurma tu, kamu berjalan di bawah dia tu bertahun-tahun. Tu besarnya pokok kurma tu. Di mana Rasulullah? Di syurga. Di syurga. Kamu nak tak? Nak Rasulullah, nak, saya nak. Macam mana nak dapat pokok kurma tu Rasulullah? Cara nak dapat dia, pokok kurma kamu yang sebatang ni, kamu bagi kat budak-budak tu. Kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan bagi tak? Bagi tak? Sembang. Tak ada kan kita. Sebatang pokok tu. Tahu dia garuk kepala. Dia kata kat Rasulullah, Rasulullah, saya nak fikir saya nak fikir sana. Saya nak fikir sana. Lah dia kata apa? Saya fikir sana. Fikir. Lah dia kata apa? Saya ambil pokok kurma ni ya Rasulullah. Sungguh. Tahu pasal apa? Pasal yang tu dia ada. Paling tidak yang ni dia nampak. Yang surga tu saya cerita lah. Benda tak nampak. Saya kata kalau kita duduk posisi tu, saya ingat kita pilih yang tu ke apa? Betul ni? Bahawa ramai orang duduk cerita, sedekahnya hebat, Allah ganti dengan lebih baik, 700 kali ganda, takkan kurang atau orang sedekah. RM1 tu duduk sedekah pun tiap hari. Betul tak ni? Betul tak? Pasal apa? Pasal benda tak nampak. Lepas tu ada seorang sahabat, bila dia dengar perbincangan Nabi SAW dengan orang ni, dia kata kat Nabi, Rasulullah, yang Rasulullah offer tadi ni, dia terbuka pada semua kau untuk dia seorang saja. Dia kata, Rasulullah kata, terbuka pada semua. Rasulullah, kalau itu tunggu Ustaz. Dia pun pergi jumpa orang tu. Dia kata, mau dah kita trade in. Tukar. Trade in apa? Trade in pokok kurma. Dia nak buat apa? Trade in pokok kurma. Aku buat ada pokok kurma. Dia kata, tak, jangan salah sangka. Aku ada satu ladang kurma, ada 300 pokok kurma. Aku bagi kat hang. Hang bagi kat aku satu pokok kurma ni. Cerdik tak cerdik ni? Cerdik lah. Cerdik lah. Cerdik siapa? Oh, maulah kalau itu mau. Bukan sakat ladang kurma tu. Bukan sakat satu ladang kurma yang ada 300 pokok kurma tu. Dengan rumah kau sekali yang duduk kat ladang tu, kau bagi kat hang. Mau tak? Tunggu lagi. Maulah. Akhirnya tuan-tuan salih alaihi Muhammad, akadlah kat tukar-tukar rumah, dia pun ambil pokok kurma tu dan dia bagi dekat budak tu. Selesai, dia balik rumah dia. Balik rumah dia, tengok isteri dia tengah duduk siap masak. Nak sebut nama apa tak? Tak ikut ni, takut nama bini kita. Katalah mah ke apa kan? Mah siap-siap barang, packing barang je, kita nak kena keluar lah. Nak keluar pergi mana? Kita kena pindah pada sini. Pasal apa? Abang dah jual dah rumah ni. Apa jual rumah ni? Abang jual kat siapa? Untung banyak mana? Untung sangat besar lah. Untung sangat besar. Abang jual kat siapa? Jual kat Allah. Bini dia pun kata apa? Alhamdulillah, jom kita keluar. Macam bini kita tengok. Tahu ustaz tu main ceramah-ceramah apa kata, Ustaz saya ada rumah sebiji tu dekat tepi tu Ustaz ambil kat Ustaz lah. Ambil lah buat madrasah kat situ. Saya buat ada rumah lain. Balik rumah dia, ada isteri dia tengah duk masak kat dapur apa. Wah, jom kita keluar pindah pasal apa? Abang jual rumah ni. Jual Jual kat siapa? Jual kat Allah. Agak bini kita kata apa? Cukup pinggang. Nak kata apa? Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Have you out of your mind? Keluar orang putih. Tuan-tuan subhanallah. Tapi nak cerita, pasal apa kita tak bersungguh dengan benda akhirat sedangkan Allah kata dia lebih baik dan lebih kekal? Pasal apa? Pasal benda kita tak nampak. Memang tak nampak.
Sebab benda nampak ni satu je kunci dia. Kunci dia adalah iman. Benda tak nampak ni kunci dia adalah iman. Sebab tu Allah sebut-sebut awal dalam Quran. Alif Lam Mim. Dalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa ni ialah orang-orang yang dia beriman kepada perkara-perkara gaib. Tuan-tuan salih Asyik Muhammad. Maka ada orang yang dia bangun tiap-tiap hari, apa yang dia fikir ialah akhirat dia. Aku nak baca Quran banyak mana hari ni, salih Asyik Muhammad. Aku nak sembahyang duha macam mana, aku nak bangun tahajud berapa rakaat, aku nak baca apa, aku nak zikir banyak mana hari ni. Bukan maksud dengan dia meninggalkan langsung dunia dia. Amboi sampai tak pergi kerja langsung dah main-main kuliah balik, esok terus hantar surat resign 24 jam. Bagi dekat bos dia. Bos dia kata pasal apa ni? Tu ustaz tu semalam cerita kita ni kena fikir pasal akhirat, yang fikir pasal dunia. Bukan macam tu. Para sahabat Nabi SAW duduk zikir dalam masjid. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk, dia kata, awak hampa ingat ni, dinar dirham nak turun dari langit ke? Hampa keluar pergi kerja. Suruh pergi kerja. Cuma kita orang beriman ni, macam mana nak convert, nak pindahkan urusan dunia kita supaya benda jadi benda akhirat. Tuan-tuan macam mana pun kena mandi. Jangan tak mandi. Ada tak mandi hari ni? Tuan-tuan mandilah kot. Macam mana nak tukar mandi tu jadi pahala, jadi akhirat? Kita makan hari ni. Makan. Macam mana nak tukar makan tu jadi benda akhirat? Macam mana nak tukar perkahwinan jadi benda akhirat? Macam mana nak tukar kerja yang kita buat tu jadi benda akhirat? Macam mana? Innamal a'malu bin niyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal Allah kira berdasarkan kepada niat-niat. Dan Allah akan berikan ganjaran berdasarkan kepada apa yang kita niat. Macam mana kita nak ubah adat menjadi ibadat. Adat kita tu jadi ibadat. Mandi kita jadi ibadat. Makan jadi ibadat. Buat urusan dunia dia ibadat. Buat kita dia ibadat. Kerja dia ibadat. Semua dia ibadat. Macam mana? Niat kerana Allah SWT. Ini kehebatan kita, orang yang ada kalimatut tayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah gambarkan seperti pokok, satu pokok yang pucuk dia menjulang ke langit, akar dia mendalam dalam tanah. Kuat, teguh, setiap apa yang dia buat semua boleh naik dia jadi pahala. Nak ubah macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan zikir kita buat, istighfar kita buat, baca Quran kita buat, sembahyang doa kita buat, sembahyang qabliyah ba'diyah kita buat, sembahyang fardu kita buat secara berjemaah, baca Quran kita tiap-tiap hari. Susun jadual ibadat kita bagi sempurna. Tapi ada urusan dunia kita di celah-celah tu. Urusan dunia tu pun bagi jadi akhirat juga bila kita niat kerana Allah. Pergi kerja kerana Allah, makan kerana Allah, mandi kerana Allah, sama dengan isteri, sama dengan suami pun kerana Allah. Semua jadi pahala. Tuan-tuan bayang tak? Setiap benda dalam hidup kita semua jadi pahala kerana Allah. Ini orang beriman. Untung kita, tuan-tuan. Allah pilih kita jadi orang beriman. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, man kanat al-akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Bila seorang itu dia berkeinginannya hanya kepada akhirat, maka yang pertamanya Allah bagi apa, tuan-tuan sekalian? Sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi dekat dia yang pertama, dia dapat apa? Sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Rasa kaya dalam hati. Nombor satu sekali, dia rasa kaya dalam hati. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak ada, tak orang tengok dia, orang kata cara ni tak cukup. Tuan-tuan tahu dekat madrasah saya ada sepasang suami isteri. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia daripada Johor, dia pindah mai duduk dekat dalam madrasah. Tinggal semua kehidupan dunia dia. Dia naik kancil yang buruk tu, tuan-tuan, daripada Johor drive suami isteri yang sudah tua ni sampai ke Kedah. Lagi jauh lagi daripada perjalanan saya tadi ni. Daripada Johor sampai ke Kedah. Tuan-tuan, elok sampai masuk saja dekat madrasah, kereta dia berasap. Panggil pomen. Pomen tengok. Tahu pomen kata apa? Ajib sungguh. Patutnya bukan cerita tang ni. Di atas highway tadi dekat Johor tadi dah tak boleh berjalan dah. Allah jaga. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Pasal dia nak akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tengok benda, saya kata ajib, sungguh pak cik ajib. Pergi repair sat kereta sampai hari ni dia pakai. Urusan suami isteri. Waktu orang balik raya tu pun dia tak balik. Duduk kat dalam madrasah apa sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal nak akhirat. Orang yang nak akhirat, tuan-tuan, dia tak menggelupur dengan dunia. Tengok orang tu kereta baru dia gelisah.
Dia tengok orang ni tambah dapur rumah dia tak seronok. Dia tengok kawan tu tukar motor baru, dia tak syok. Dia apa yang ada pada dunia, dia tak seronok. Tuan-tuan tahu tak? Nak tahu kita ni orang dunia, orang akhirat ni satu kunci je. Nak tengok kita ni orang dunia ke orang akhirat ni yang duduk depan saya ni. Nak tengok live ni. Nak tengok kita ni orang akhirat ke orang dunia. Kunci dia satu je, nama cemburu. Cemburu kita kat mana? Cemburu ni cemburu siapa? Cemburu ni kita harap benda tu dapat kat kita. Sama ada orang tu dapat, kekal dekat dia dan kita pun dapat sama. Ataupun benda tu tak dapat kat dia, dapat kat kita. Itu lagi baik. Kita rasa lagi puas. Maka cemburu kita lagu mana? Nombor satu, tengok tentang urusan dunia orang tu kita cemburu tak? Tengok dia naik pangkat, kita rasa cemburu tak? Tengok dia dapat duit, kita cemburu tak? Tengok dia dapat projek, kita cemburu tak? Tengok dia beli kereta baru, kita cemburu tak? Dia dapat nikmat, kita cemburu tak? Tuan-tuan boleh bagi tahu kata tak, tapi hati tuan-tuan tahu. Cemburu tak? Atau kita cemburu, kita main masjid, maghrib masuk pukul 7.30 contoh. Maghrib masuk 7.30. Kita sampai di masjid ngam-ngam 7.30, elok Tok Bilal main duduk dekat depan nak azan. Kita pun sampai. Kita tengok ada orang duduk dekat masjid bersila tengah duduk baca Quran. Dia masuk tadi 15 minit sebelum azan. Kita cemburu tak dengan dia? Dia main awal pada kita. Kita waktu ni Salih Azim Muhammad tak habis lagi puasa 6 contoh. Berapa lagi balance? 6. Kita tengok kawan kita dah habis dah puasa 6. Kita cemburu tak dengan dia? Hari itu dia khatam 2 kali dalam bulan Ramadan. 2 kali khatam Quran. Kita cemburu tak? Atau kita kata apa? Kita sejukkan hati kita. Kita kata apa? Dia boleh lah. Saya tak kat ni je Ustaz. Tapi dalam bab dunia kita tak kata macam tu. Dia boleh lah. Kita kata apa? Ni menipu lah tu. Tu kipas kuat sangat tu. Tu bukan kipas lagi tu. Aircon dia letak tu. Tuan-tuan nampak tak perbezaan kita antara akhirat dengan dunia? So kita boleh nilai kita ni cemburu kat mana. Itulah nak letak kita ni orang dunia ke orang akhirat. Macam tu ya, simple ya. Ada seorang tu dia pergi jumpa dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jumpa Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata dekat Syekh, dia kata, wahai Syekh, saya ni, boleh tak Syekh tolong cerita kat saya ni orang dunia ke orang akhirat? Syekh kata, saya tak tahu kamu orang dunia ke orang akhirat. Cuma saya nak bagi satu contoh. Kau nilai sendiri tengok sama ada kamu ni orang dunia ke orang akhirat. Dia kata, Salih Alaihi Muhammad, kamu duduk saja-saja tiba-tiba orang bagi dekat kamu 10,000. Saya tukar bahasa kita lah, 10,000 ringgit. Kita duduk saja bukan buat apa. Tengah duduk masuk kereta ke petang-petang, tidak ada seorang mai. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuhan ni nama apa? Saya nama sekian-sekian. Ah, betul dah. Nah, ni 10,000 ringgit saya bagi. Seronok tak dapat 10,000 tu? Seronok? Weh, makam wali-wali orang sini rupanya. Tak seronok. Free-free yang dapat. Ni duit apa ni? Duit apa ni? Tak ada apa, sajalah bagi. Saja bagi. Nak ambil 10 ringgit, 10,000. Syok tak? Syok lah. Mana ada orang tak syok? Seronok lah. Lepas tu, dia letak kat rumah dia tak. Salih Alaihi Muhammad. Duduk tak berapa lama, ada orang bagi salam pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya ni orang susah. Saya ni perlukan apa semua sebagainya. Saya perlukan. Berapa yang tuan perlu tu? Saya perlukan 10,000 ringgit. Seronok tak kita nak bagi 10,000 tu kepada orang tu? Seronok tak? Padahal bukan duit kita pun. Tadi tak ada pun 10,000 tu. Kita dapat tu 10,000 tu bukan hak kita pun. Bukan kita usaha pun dapat segitu. Yang kita bagi ke orang tu sedekah, Allah kira 700 kali ganda. Dia ada 700,000 nilai dah bila kita sedekah ke orang tu 10,000. Dan kita tak jatuh miskin walaupun 1 sen. Pasal tu bukan duit kita pun. Tapi hati seronok tak seronok? Tak seronok. Itulah yang boleh nilai kita ni orang akhirat ke orang dunia. Habis ya tuan-tuan, kita berhenti tang tu lah lewat dia.
Tak ada nak bincang dah memang kita. Nombor satu tuan-tuan sekalian, bila kita tumpukan akhirat, Allah bagi kita rasa cukup je kat dunia ni cukup je kat kita. Cukup je. Hati kita akan sentiasa rasa kaya. Rasa cukup je apa yang kita ada. Kita tak ada komplain, kita tak pernah duk meratui. Tak cukup lah. Tak ada lah. Pasal apa dia ada, pasal apa aku tak ada. Pasal apa dia dapat, pasal apa aku tak dapat. Seronok tengok kelebihan orang dapat. Seronok tengok apa yang orang dapat dan kita nak macam mana orang dapat. Dan nombor satu, Allah bagi kat kita, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ghinahu fi qalbih. Rasa kaya dalam hati. Nah, bahasa dia dipanggil qanaah. Satu sifat nama qanaah. Rasa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian Allah bagi kat dia yang kedua, wa jama'a lahu syamlahu. Tahu apa dia? Allah bagi dekat dia, salli ala sayyidina Muhammad, Allah satukan, menyatukan segala urusan dia yang berserakan. Urusan dia berselerak Allah satu. Kita ni banyak urusan kita. Urusan kerja, urusan dunia kita, urusan anak isteri kita, urusan kehidupan dunia kita, urusan akhirat kita. Banyak masalah tak? Banyak masalah. Bab dunia saja banyak masalah. 3-4 masalah kita ada. Saya Muhammad. Dalam satu bab dunia kita dah pecah banyak berapa masalah dah. Dalam satu bab masalah tu pun pecah lagi dah berapa masalah. Urusan kerja, masalah dengan kawan tu, masalah dengan yang ni, masalah yang tu pula mai. Urusan dengan kenderaan kita, hutangnya, yang tunya, yang ninya. Urusan kerjanya, tahu apa Allah buat kat kita? Kepada orang yang menumpukan urusan akhirat, Allah satu bagi selesai dengan satu kali. Lepas tu tuan-tuan tengok orang soleh, tuan-tuan sekalian, salih alaihi wasallam, tuan-tuan boleh tengok macam macam mana dia buat kerja. Ni dengan kerja dia lagi. Dia dengan menulis kitabnya sampai berpuluh-puluh kitab dia tulis. Dia dengan urusan ibadat dia lagi. Dengan urusan mengajak dia lagi. Dengan urusan, kita tengok, macam mana dia susun? Allah satukan semua urusannya. Nampak jalan yang mudah aja. Sebab kita, macam mana Syekh, macam mana Tok Guru susun kehidupan Tok Guru? Dia kata, saya pun tak tahu. Satu aja. Dia letak urusan akhirat dekat depan, Allah pun mudah urusan dunia dia. Flow macam tu mudah aja untuk dia. Imam Ahmad, seorang meniaga, bisnesmen besar tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Dia juga mengajar, dia memberikan fatwa, salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dia mengarang kitab yang berbesar-besar. Macam mana dia susun hidup dia? Allah satukan semua urusan-urusannya. Kita pasal apa dia kelang kabut sangat? Sebab kita tumpu dunia. Allah pecah-pecah habis kat kita. Nombor 2. Nombor 3. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Yang ketiga, Allah akan dan dunia datang kepadanya tanpa perlu dia cari-cari. Akhirat. Tumpuk akhirat. Dunia bergolek main kat dia. Takut apa? Kita pergi buat kerja akhirat sangat lagi, nak makan apa? Macam kita lah kadang-kadang duk hantar anak pergi mengaji tahfiz, nak mengajak nak makan apa lagi. Dia duk fikir aku tu, budak-budak tahfiz makan sampai tak cukup, sampai berlebih-lebih makan. Masuk madrasah besar ni, keluar gemuk nak. Baru hafal Quran 16 juzuk, 17 juzuk, orang pekat-pekat panggil pi jadi tok imam sana, tok imam sini. Tuan sekalian, saya semak bayar sampai 1,500, bayar sampai 3,000. Saya semak. Tu tak cukup makan lagi. Makan lebih daripada cukup. Saya semak. Ustaz-ustaz duk mengajak kita tuan-tuan sekalian. Duk main mengajak tu, makan terlebih makan. Lagi nak pergi makan steamboat pula. Contoh. Allah semak. Tuan-tuan, letak akhirat kat depan. Dunia main saja. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau. Bukan maksud suruh meninggalkan dunia. Tak. Cuma jangan terlalu obses dan terlalu menumpukan kepada dunia sampai tuan-tuan meninggalkan akhirat di belakang. Tak. Letak. Tuan-tuan yakinlah. Tuan-tuan bersungguh dalam bab akhirat. Dunia akan ikut kejap mereka belakang. Tuan-tuan jangan risau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ibarat macam tiang lampu dengan lampu, dan kita berjalan salih ala sayyidina Muhammad ke arah lampu. Kita berjalan ke arah lampu. Lampu tu ibarat salih ala sayyidina Muhammad, lampu tu ibarat macam akhirat.
Tiang lampu tu macam ibarat macam Said Samad akhirat. Tuan-tuan bergerak pergi ke akhirat. Bergerak pergi akhirat. Bergerak pergi akhirat. Bayang pergi mana? Bayang. Bayang pergi mana? Bayang akan mai dekat dengan kita. Bayang tu ibarat dunia. Tuan-tuan bergerak pergi dekat, tuan-tuan faham ke tak faham aku cerita apa ni? Macam masing-masing tengah duk buat dia punya apa, duk bayang macam mana. Ni tiang lampu kat atas ni. Ni kita. Bayang dia tuan-tuan, bayang ni dunia. Bila kita berjalan pergi dekat akhirat ni, berjalan untuk cari akhirat ni, tuan-tuan, bayang tu akan berimpun dekat kita. Lagi dekat kita dengan akhirat, lagi kita tumpu ke akhirat, dunia duduk bawah tapak kaki kita. Bayang tu duduk bawah tapak kaki kita. Tapi cuba tuan-tuan kejap bayang tu. Tuan-tuan kejap bayang dunia tu. Tuan-tuan pergi lagi. Bayang tu makin panjang. Kita tak akan dapat nak capai hujung bayang tu. Sedangkan akhirat makin jauh tinggal kat belakang. Itulah gambaran yang tuan-tuan boleh dapat. Bila kita mengejar dunia. Bila kita mengejar akhirat, dunia akan bergolek mai dekat kita tuan-tuan. Tetapi kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa man kanat dunya hammahu, siapa yang meletakkan dunia sebagai himmah dia, keinginan dia, kesungguhan dia, dia mencari dunia dia, maka kata Nabi SAW yang pertamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainaih, Allah akan meletakkan kefakiran itu duduk di antara dua biji mata dia. Dia sentiasa rasa dia miskin. Dia sentiasa rasa dia tak ada apa-apa. Dia sungguh dia tak ada apa. Kaya, banyak dah. Tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada 100,000 dalam bank, kaya tak? Ni, tanya. Cuba jawab tengok. Kalau tuan-tuan ni ada 100,000 dalam akaun, tuan-tuan rasa tuan-tuan ada tak? Jawapan depan saya ni berbeza-beza. Mengikut apa yang ada dalam hati dia. Sungguh kan? Sungguh. Itu ada seorang pergi jumpa dengan guru saya. Saya duduk ada sekali. Saya lihat Syekh Muhammad. Guru saya duduk sembang dengan saya. Guru saya cerita. Itu ada seorang pergi jumpa dia. Bila pergi jumpa dia, dia cerita, Ustaz tolong doakan kat saya boleh tak? Doa lagu mana? Tolong doa Ustaz. Ni bisnes tengah jatuh ni Ustaz. Bisnes tengah drop ni. Lepas-lepas daripada PKP hari tu, habis Ustaz. Habis. Meniaga saya habis lingkup. Habis tak ada apa. Saya cuma. Ya memang waktu PKP tu banyak orang pun jatuh tu kan. Buat bisnes tak ada apa. Orang syarikat tutup apa. Sungguh tak ada apa Ustaz dia. Tu tinggal banyak mana? Tinggal banyak mana? Ustaz, ya Allah, tak ada apa Ustaz. Tinggal banyak mana? Tinggal dalam 100,000 je Ustaz. Dia cerita tu sungguh-sungguh. Sebab bagi dia 100,000 tu tak ada bagi dia. Tak ada. Kita pun serupa. RM10 ada tak? Kalau RM10 lah kat tangan, berasa ada tak? Tak ada. Ada orang mai minta sedekah. Di rumah kita ada RM10. RM10 tu ya ada. Tak tahu ada orang mai minta sedekah. Nanti kita jawab apa? Ya saya minta maaf, saya pun tak ada ni. Tapi ada tak? Ada. Maksud nilai ni tuan-tuan sekalian, ada tak ada ni bukan pada nilai tu. Ada tak ada ni pada hati. Tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan, bila orang meminta sedekah kat rumah Nabi SAW, di rumah Nabi SAW tahu ada sebiji kurma aja. Sebiji kurma aja. Tapi Sayyidina Aisyah tak pernah kata minta maaf, tak ada. Sayyidina Aisyah bagi sebiji kurma untuk mereka. Seorang mak tu buat main dengan dua orang perempuan, dua orang anak perempuan dia. Dia belah kurma tu bagi anak perempuan dia makan. Yang di rumah Nabi SAW ada hanya sebiji kurma tu saja. Ada. Tapi kita tak ada. Kita kata tak ada. Pasal apa kita kata tak ada? Pasal salih ala Syekh Muhammad, nilai RM10 tu tak ada untuk kita. Tapi ada dekat kampung tuan-tuan, yang nilai RM10 tu bagi dia, ada, saya ada RM10. Maksud disebut nilai tuan-tuan bukan atas pada nilai. Banyak, sikit, luas, kecil, bukan pada nilai, bukan pada saiz, tapi pada hati kita. Itu saya kata tanya tadi, 100,000 ni, jawapan dia beza-beza antara kita ni. Mungkin kita yang ada lebih pada tu, 100,000 tu, tak ada apa, tak ada.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Allah letak apa tuan-tuan? Allah letak kefakiran duduk di antara dua biji mata dia. Dia sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa miskin. Bila dia rasa tak cukup, apa dia buat? Dia cari lagi, dia cari lagi, dia cari lagi, dia ikhtiar lagi, dia cari lagi, dia puluh lagi. Ending dia mati. Dalam keadaan dia tak sempat nak buat apa-apa. Jangan, hati-hati. 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 Kalau masih duduk berasa macam tu, hati-hatilah. Takut-takut Allah sedang menguji kita. Nombor 2, Allah buat apa kat dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa farraqa alaihi syamlahu. Urusan-urusan dia dipecah belahkan. Subhanallah Sayyidina Muhammad. Urusan-urusan dia dipecah belahkan. Sebelah habis. Yang ni tak kena, yang ni tak kena, nak kejak yang tu, nak ambil yang ni, nak tangkap yang tu, nak ambil yang tu. Allah, berseleraklah habis. Sampai tak tahu. Berterabung. Bertimpa-timpa. Dan yang berikutnya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddar lahu. Dan dunia tak akan datang kepadanya melainkan sekadar sallallahu alaihi Muhammad yang ditentukan untuknya saja, tak lebih tak kurang. Dunia akan main sikit-sikit, cukup-cukup. Allah Rabbi. Sebab tu kalau macam ni keadaan dia tuan-tuan, dia jadi satu pengajaran dekat kita. Untuk kita bangun setiap hari, cuba untuk fokus akhirat. Ubahlah. Kita ubah. Selagi kita duk rasa takut dengan dunia, rasa takut dengan tak cukup, rasa takut, maksudnya ada something, ada sesuatu yang tak kena dalam hidup kita ni. Orang sepatutnya orang beriman ni macam mana tuan? Hati dia tenang kan? Tenang. Maksudnya dia tak gelisah. Dia tak gelisah dengan takdir Allah yang Allah tentukan dekat dia. Tuan takut ke dengan rezeki? Tuan Ustaz Syamad, takkan kalau Allah tentu kat kita 1 juta, 1 bilion, 1 bilion lah akan kita dapat. Jangan risau. Ustaz Syamad, habis kita risau, takut tak cukup, takut tak kena. Lepas tu Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia kata berapa ramai orang tertipu dengan dunia yang dihimpunnya, yang dia fikir untuk dia simpan kepada anak-anak dan cucu dia. Akhirnya anak-anak cucu dia dapat, sedangkan dia tak dapat apa-apa. Dia ni himpun tak cari. Pasal apa duk cari minyak ni? Ni nak bagi kat anak, ni nak bagi kat cucu, ni nak bagi kat anak, ni nak bagi cucu. Endingnya anak cucu dapat apa yang dia cari, tapi dia tak ada apa-apa. Awak dia mati, dia bawa tak benda tu? Tak ada. Amal tak sempat buat apa semua sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan dia jadi peringatan yang baik untuk kita, peringatan yang baik untuk saya, mudah-mudahan insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita ni jadi orang akhirat. Yang Allah akan bagi kat kita dunia tanpa kita risau, insya-Allah. Saya ucap terima kasih pada tuan-tuan yang sudi meluangkan masa bersama dengan saya pada malam ni, insya-Allah. Dan Ustaz Syamad, kita jumpa lagi esok pagi dalam kuliah subuh, insya-Allah. Di sini juga kah? Di sini juga lah, insya-Allah. Ustaz Syamad, saya harap dapat jumpa lah orang yang sama juga. Ustaz Syamad, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat yang sebaiknya. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.